Kita akan check kehadiran you all. Today is 28. Okey, mana Haziq belum isi lagi Haziq? Attendance, isikan attendance. Yang boleh isi Badria belum isi, Syazwani belum isi, and then Haziq belum isi, Ernie belum isi. So 4 orang ni tolong isi sekarang. Okay, as you can see here, yang belum isi adalah Badria, Syazwani, Haziq dengan Ernie. Okey, ni ada 14 orang saja termasuk Sir. Badria mana Badria? Respon sikit. Badria respons. Badria share device dengan saya, sir. Oh, mana ni Badria? Tak dengar suara pun. Betul ke dia share device? Cuba sound check sikit Badria. Yes, sir. Okey. Badria isi attendance Okey, Badria isi attendance. Ernie mana Ernie? Ernie, respon Ernie. Jadi tengah isi, sir. Tengah isi. Okey, Badria isi Badria. Badria isi Dia tengah isi, sir. Okey, alright. Okey, so semua ada lah. Si Haziq mana dah keluar? Haziq mana? Saya, sir, saya. Oh, sorry, ada. Okey. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, so cikgu nak bincang soalan PSPM. Okey, part B Betul kita belum discuss lagi part B, correct? Part A dah settle, isn't it? Confirm me again, isn't it? Is it correct? Betul. Okay, good. Okay, so everyone, have you got the paper in your hand right now? Ada tak kertas di tangan anda sekarang? PSPM question. Semua ada Betul Siapa yang tak ada angkat tangan sekarang? Siapa tak ada angkat tangan? Raise hand. Okay, siapa ada raise hand? Syami, Aulia, Hasnia. Okay, berapa orang je raise hand ni? Yang lain? Okay, Faizah ada. Okay, good. Okay, tapi tak ada tangan. Okay, Faizah tak ada raise hand Dia kena upgrade. Okay, so start with the question part B. Okay, kita buat part B. Okay, kalau siapa yang tak ada tu, you can look at the boleh tengok dekat dalam WhatsApp lah. Cikgu dah blast dekat dalam WhatsApp siapa yang tak ada. Okay, cikgu pun nak tunjuk juga ni dekat WhatsApp ni. Ni kena download ni. Download. Okay. Okay, so this is the question. Pusingkan dia sikit. Okay. Okay, so this is an IPO question. Okay.
Soalan IPO. Okay, so what is the input? A customer can, kita belum bincang Betul belum Okay. A customer can book a flight ticket through an online system. In each transaction, customer has to pay total flight charges based on number of passengers and cabin class. Okay. And then determine input, process, output. So apa dia punya input guys? Apa output dia dulu? Apa output dia? Total flight charge. Okay, so output dia adalah untuk kira this one lah. Okay. Total. Okay, output dia adalah total flight charge. This one ni kita nak kira lah ni, total flight charge. Okay, next. Okay. So this is the output total flight charge total flight FLIGHT charge. Okay, what is the input guys? Input apa? So input dia kata bergantung kepada number of passenger lah. Okay, number of passenger. Dan ada satu lagi the class, cabin class that is the input, and process is to calculate the total flight charge based on the number of passenger and cabin class. Okay, faham? Faham tak? Okay, next question. Faham, kita go to the next question. Okay. Soalan seterusnya. Kita kena download sekejap Okay, this is the next question. Okay, a student required to determine volume of cuboid based on the measurement of length, width and height in centimeter unit. Okay, determine input, process, output. So input dia apa? Input apa guys? Length, width, height. Yes, ini semua adalah input dia, length, width, height. So you buat comma lah, length, comma, width, comma, height, comma. Okay, kemudian dia punya output adalah kita nak cari volume of cuboid lah. This is the output. And then the process is calculate the volume of cuboid based on length, width and height. Okay. Alright, so next question. Soalan seterusnya. Okay. Buka. Okay. Complete the following Java program to calculate and display the volume with appropriate message. Okay, so dia minta kita isi lah with the appropriate message kan. Dia nak kita isi dengan message yang tertentu lah. Okay, so apa message kita nak tulis kat sini? Okay, so ni program ni adalah program yang mana dia dah assign the value untuk length, width dengan height. So tak ada input lah. And then you must penuhkan dia dengan cari volume lah. So volume is equal to apa? Length times width. Okay, tapi ni coding so kena buat star dia atas sikit lah. Buat atas sikit. WIDTH. Lepas tu star atas sikit height. Dan jangan lupa semicolon. Okay, kemudian system dot out dot print. Okay, ln. Okay, keluar sikit message volume equal to and then tambah volume. Okay, sebab dia kata appropriate message kan, message yang sesuai. So you letak sikit volume equal to tambah volume. Okay. Boleh dapat setakat ni? Boleh ikut? Boleh, sir. Boleh. Orang je. Yang lain? Boleh, sir. Boleh. Boleh, sir. Cikgu nak dengar suara semua. Yang lain?
Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, Boleh, sir. Tak cukup. Ada lagi yang belum cakap tu. Lain? Boleh, sir. Sir, Ha. sir, tukar warna pen boleh? Oh, tukar warna pen. Boleh, boleh. Nak warna apa? Ha? Nak warna apa? Biru kot. Biru. Biru pekat ke biru cair? Pekat. Pekat Warna pink. Warna pink. Pink tak ada. Ni, biru ni je ada. Boleh Lebih terang. Boleh lah. Okay, cuba Okay, next. Azri nak warna putih. Warna putih Badriah mana putih juga. nampak. Dah semua minta warna pula dah. Dah, cikgu buat warna biru. Okay, write pseudocode for each of the following scenario. Okay, withdraw money from an automated teller machine. Okay, so apa proses nak withdraw money? Apa input dia? Apa input? Nombor pin. Nombor PIN. Lagi? Ada input lain? Amount money. Amount money lah. Amount money, nombor PIN. Kalau secara fizikalnya kita akan masukkan kad lah. Okay, tapi kalau masukkan kad pun boleh lah. Okay, so start. Ush, besar sangat. Dah padam sikit. Okay, akan tukar sikit size dia. Kecil. Okay, so start. Lepas tu kita input. Okay, mungkin kita boleh kata input card. Lagi. PIN. Lagi. Amount. Amount money lah yang nak keluar kan. Okay, lepas tu kita nak buat apa dengan kad ni? Dia akan check lah. Dia akan buat satu if statement. Okay. If card. Apa lagi? If card. And PIN. Okay. If card and PIN. Valid. If card and PIN is valid. Okay. Mana kad dengan PIN tu betul, sah. And then baru dia akan amount ni tak payah masuk dulu. Amount ni kemudian dia check dulu ni. If card and PIN ni valid, barulah kita akan input amount. Betul tak? Okay. If card and PIN valid, baru kita input amount. Lepas tu dia akan check pula amount ni. If lagi. If amount. Saya nak tanya boleh? Apa? Tanya. Pseudocode. And dua tu perlu ada? Yang mana? Ada dua and if Dua. card. Ada dua kan? Itu tak apa. Itu isu kecil. Yang ni dua ni Oh, sorry ni. Ini dah coding Okay, so buat if card PIN is valid, so we input amount. And then if amount is enough, baru kita akan withdraw ataupun dispense money lah. Bukan withdraw, dispense. Baru dia akan dispense money. Dispense money. Okay. Okay. So, maksudnya if ni berada dalam if di atas lah. Okay, kalau you tak nak buat macam ni, you nak buat sekaligus pun boleh. Okay, ini cikgu tak ajar sebab ini adalah nested if sebenarnya. Okay, cikgu buat cara yang bukan nested if. Okay, lebih mudah untuk you faham lah. Untuk you terima. Okay, so dia 5 markah kat situ. Okay, so kita input sekali amount. Okay, if card and PIN is valid and and amount is enough. Okay, if card PIN is valid and amount is enough, baru dia akan dispense money. Okay, else invalid transaction.
Okay, and then and if, and then stop. Okay, faham? So kita boleh inputkan sekaligus, kita tak payah gunakan nested if, kita guna sekaligus, tapi dalam syarat dia ada dua syarat lah. Satu, kad dengan pin mesti valid, satu lagi duit mesti cukup. Okay, so if card pin is valid and money amount is enough, then baru dia akan laksanakan dispense money. Kalau else, dia akan invalid transaction lah. Dia akan keluarkan invalid transaction dan dia akan end if dan kita stop. Okay, faham? Okay, sekejap cikgu ada call. Hello? Hello? Kenapa? Dah cakap dah. Habis macam mana tu? Cuti lah, tak payahlah, bahaya lah. Dia hantar anak 6 kes sekolah pagi ke sekolah petang? Sekolah pagi? Apa, balik ni mandi. Abang ada kelas ni? Cuti je lah. Okay, abang ada kelas. Okay, abang. Okay. Okay, so semua ada kat sini lagi? Ada. Okay, macam mana dengan tulisan ni, boleh nampak? Siapa tadi yang minta tukar tadi Boleh. Okay, boleh Asma Boleh. Okay. Okay, so next question cikgu tak save lah ni. So kalau you nak, you print screen ataupun you jot dekat mana-mana Okay, so next. Okay, download. Okay. Okay, determine and display whether number entered is even or not. So this soalan yang masih dalam kategori yang sama, iaitu you kena buat pseudocode lah. Okay, so soalan yang sama, kena buat pseudocode juga. Okay, kenapa tak keluar pula dia punya ni? Dia tadi dia keluar, ni tak keluar pula. Draw. Okay. So kita nak buat pseudocode juga kat sini. Okay, so samalah sama, maknanya start. Dia tukar color pula. Okay, so okay, good. Okay, start. Ada orang nak masuk ke? Tak ada. Okay, so after start indentation, okay, so you must have a number lah, input, number. Okay, after input number, so you need to check the number whether is if even or not, even or odd. So if number modulus by 2 equal 0. Okay, so kita akan keluarkan satu message display even number. Okay, and then else display odd. Bila dia message kena ada double quote odd number. Dan jangan lupa end if dan jangan lupa stop. Okay, boleh?
Boleh guys? Boleh sir. Boleh sir. Okay, faham Okay, so cikgu tak save jot down Okay, next question. Okay, this is next question. Okay. Tukar pen dulu. Oh, tukar dia punya ni dulu. Dan dia punya pen. Okay dah. Okay, draw a flowchart with a selection structure to display weekend if an input variable day is sun or sun. Otherwise, display weekdays. So, day is a variable. Dia kata variable day kan. Day ni ada satu variable. So, kalau value dekat variable ni input by user adalah sat or sun, so dia akan keluar weekdays. Dia akan keluar weekend. Tapi kalau selain daripada sat or sun, dia akan keluar weekdays. Okay, so cikgu nak tanya kat you all. Day ni, apa data type day? Ada soalan tanya data type lah. Apa data type day? String. String dan dia sebab dia buat double quote so string. Okay, so kita buat dia punya flowchart. Start. Okay, ingat flowchart shape tu sangat penting arrows ke bawah. Okay, so kita kena dapatkan dia punya input dulu. You tengok kebanyakan college, kebanyakan soalan college trial pun dia minta buat flowchart untuk multiple if. Ni final ni pun multiple if kan. So input day lah. Okay, after dah input day, then kita akan check day ni untuk keluarkan satu message. Aku nak tanya berapa diamond nak pakai ni kat sini? Nak pakai berapa diamond? Satu, dua? Berapa diamond nak pakai? Satu cukup this is a dual selection dual selection. So kita kena check kat sini. So kalau dia adalah sat or sun, display weekend. Otherwise, display weekdays. Okay, so kita check dia. Tak payah tulis if day equal, boleh buat satu saja. Kalau dalam real coding, dia kena dua lah. Okay. Bukan coding coding tak boleh guna dua. Coding kena guna dot equal sebab dia string kan. Ingat lagi tak? Dalam string tak pakai ni. Kena pakai dot equals. Apa dot equals? Dia pakai method. Okay, tak apa, abaikan ni. Ini coding. Okay, so boleh buat satu. Day equal to start. Mesti ada double quote Lepas tu N. A-N-D. N ke O? N ke O? Oh. Oh, bukan N. O lah. Salah satu. Mana boleh masuk hari dua-dua sekali? Mesti salah satu kan? O. Day equal to sun. Okay. So, kalau dia true saja, so kita akan paparkan display weekend. Okay, kita akan display weekend. Okay, kalau dia false, kita akan display weekdays. Ingat perkataan display, perkataan input penting Okay, weekdays. And then dia nak pergi mana? Dia akan turun bawah. Ni semua you buatlah arrow dia. Buat arrow, rajin-rajin buat arrow. Okay, dia akan turun bawah ke bawah dia. Okay, dia akan turun bawah and then dia akan stop lah. Okay, faham tak? Faham tak? Guys, faham? Faham je. Dia 8 markah ni banyak markah je. Kalau benda saja simple saja, senang saja soalan ni So rugi kalau you tak buat. At least kalau you ada confuse sikit dekat string ni, at least you nampak dia punya flow macam ni pun
dah boleh dapat at least 5 markah. Okay, so cikgu pangkal, cikgu tak save jot down ataupun snap gambar. Okay, next question. Download. Okay, next question. So, kita draw. Ambil warna ni, tukar dia punya size pada 5. Okay, next question. Okay, the following formula is to calculate distance between two coordinates xy, y1, x2, y2. Bila kata coordinate, you imagine coordinate ni maknanya ini satu value, ini satu value, ini satu value, ini satu value. So ada 4 value lah. Okay, so dia bagi formula distance ni, formula ni. So soalan dia, convert the formula into statement. So jadikan formula ni dalam statement lah, sebagai satu statement. Okay, maknanya you kena buat dia punya formula tu lah. Okay, so distance, okay, jarak jarak. So you maybe can declare it as a double. Okay, double. Kemudian you kena equal double apa? Distance. Okay, equal to, okay, this is a square root. So macam nak selesaikan square root, gunakan maths dot sqrt parameter ataupun argument. Okay, dia ada satu value saja. Malangnya satu value ni panjang. So dalam ni kita kena gunakan kuasa 2 nak guna apa? Kalau kuasa-kuasa nak guna apa? Nak guna apa kalau kuasa-kuasa? Respon sikit, cepat. Mat.pow. Ingat macam mana nak tulis mat M tu huruf besar. A-T-H titik. P huruf kecil. Mat.pow. Kemudian buka kurungan. Dia mesti ada 2 value. Tengah-tengah dia mesti ada koma. So apa value pertama? X2 tolak X1. Kemudian 2. 2 ni maksudnya power of 2 lah. Kuasa 2. So, power of 2. X minus 1 ni maknanya dia punya berapa yang kita nak power of 2 tu lah. Kemudian belum habis lagi tambah. Okay. Sekali lagi mat.pow. Okay. Kemudian argument y2 tolak y1. Okay, y2 tolak y1, koma 2. Koma 2 ni maknanya kuasa 2. Sebab kat sini kuasa 2. Kalau kuasa 5, koma 5. Okay, dan jangan lupa tutup lagi sekali. Ini dia open untuk square root. So, dia mesti tutup untuk square root. Ini open untuk pow, tutup untuk pow. Ini open untuk pow, tutup untuk pow. Ini tak ada. Ini cikgu tersilap. Ini tak ada. Ini tak payah. Okay. Ini open untuk square root, tutup untuk square root. Dan jangan lupa akhir sekali mesti ada semicolon. Okay, salin sekarang. Salin dekat kertas awak tu. Senang, terus. Dah? Tak ke belum? Sekejap, sir. Cepat sikit. Nanti tak sempat ni. Lain lah kalau lepas ni you all free. You all free ke lepas ni? Pukul 3. Ada maths je. Ingat? Madam. Ya je. Your lovely madam. No! Jangan macam tu. Dia gila, dia banyak bantu you all kan? Betul tak? Okay, done Done Dah. Alright, okay, next question. You terus conteng je dalam kertas tu. Cikgu dah bagi kertas tu you punya lah. Untung you all dah dapat dah kertas PSPM. Thank you, sir. Thank you, sir. Tapi sesi lepas ni lah. Sesi ni nanti ambil sendiri Okay. Next question. Okay, ni kata write complete Java program.
Okay, yang ni kita nak buat Java program to convert. Dia dah bagi value Celsius to Fahrenheit using the following formula. Okay, so dia nak kita buat coding lengkap. Complete. Maknanya kena buat lengkap lah. So, ingat dalam kena praktis juga buat coding menulis. Jangan hanya guna BlueJ je. Okay, so perlu import Java tak? Perlu tak import Java? Perlu tak import Java? Tak perlu. Tak perlu sebab tak ada input kan? Input dah diberi kan? Okay, so kita nak start daripada mana? Kita start pada kelas. Public class. Ada tak dia bagi tahu nak pakai kelas name apa? So tak ada. So kalau tak ada, terpulang pada kita. Ini soalan 2. So cikgu start tak boleh start dengan 2 digit tak boleh kan? So cikgu start PSPM 2B lah. Nama kelas dia. Okay, open braces. Okay, and then dah buat nama kelas, and then kita kena buat dia punya main method. Public static void main string. You all kena buat tulisan cantik-cantik sikit lah. Cikgu pakai pen ni tak cantik sangat tulisan dia. Okay, string args. Okay, so now we can start assign this value to the Celsius. Double. Okay, double Celsius. Okay, equal to 28.5. Okay, kita assign value. And then after assign value tu, kita nak convert guna formula lah. Kita kena masuk double Fahrenheit. Okay, double Fahrenheit is equal to Celsius. Ni formula ni lah. Celsius. Bantu cikgu. Celsius darab apa cepat? Celsius darab apa? Nak baca ni. Celsius darab apa? Cepat. Cepat. Celsius darab apa? Ni sonyap sunyi pula korang ni. Celsius darab apa guys? Aziz. Korang ni ada ke tak ada ni? Aziz. Celsius Dia darab main-main tu apa? dia main-main tu. Main kau cepat Aziz. Dah lah tadi tak datang. Cepat Celsius darab apa? Tadi boleh berjoget se. Masya Patut betul. Allah. Astaghfirullahaladzim. Cepat Aziz. Celsius darab apa ni? Ni. Nak buat apa ni? Nak tulis apa ni dalam coding ni? Ni yang cikgu tengah tunjuk ni. Darab 9/5 tambah 32. Salah. Mana boleh 9/5? Integer bahagi integer. Ingat Aziz. Integer bahagi integer, jawapan dia integer. So kalau 9 bagi 5 dia akan ambil 1 je. So sama ada you buat 9.0 bahagi 5 ataupun kalau tak nak 9.0 you terus jadikan dia decimal number. Faham tak Aziz? Faham sir. Okay, 1.8. Okay, maknanya terus jadi decimal number. Okay, and then baru kita tambah 32. Semicolon Ini kalau nak buat kurungan buatlah. Okay, so kita dah selesai dapatkan Fahrenheit. Jangan lupa untuk print lah. System.out.print Fahrenheit. Buatlah mesej sikit. Fahrenheit equal to, and then tambah Fahrenheit. Okay. Semicolon semua jangan lupa dan jangan lupa close braces. Okay. Continue next question. Cepat sikit. Ni dah pukul berapa dah? 44 dah. Okay. So next question. Ada orang nak cakap apa-apa ke? Buka mic tu.
Okay, next question. So dia nak kita buat code segment. Okay, so code segment ni kita nak mula daripada mana? Okay, code segment ni kalau yang ini kebanyakannya adalah if statement kan. So you all boleh mula daripada public static void main. You boleh start daripada main method. Kalau dia minta code segment, jangan start daripada import Java, tak payah. Jangan start daripada kelas, tapi you boleh start daripada main method. Okay, so kalau nak buat coding ni, okay, cikgu cuma bincang dulu lah, kalau tak nanti tak sempat. Okay, so berapa diamond nak pakai? Berapa condition nak pakai untuk buat coding ni? Dua saja, iaitu yang pertama untuk condition if weight under 1 kg. Maknanya if weight under 1 lah, tak termasuk 1. So bagi rate dia sama dengan 15. Okay, yang kedua if weight less than 3 kg, ataupun you boleh buat macam ni, if weight greater than equal 1 kg and weight is less than equal to 3 kg. Okay, so kalau dalam coding you buat macam ni lah. If leceh nak tukar-tukar ni. Okay, so dalam coding untuk condition ni, if weight is less than 1. Okay, so you bagi rate sama dengan 15. Okay, 0. Lepas tu else, if, macam ada if weight, okay, you just can do less than 3 kg. Less than equal to 3 kg boleh. Equal tak boleh. Less than equal 3. Okay, so bagi rate is equal to 13. Okay, kemudian else. Okay, the last else ni tak payah if lagi lah. Okay, so kalau else, kita just bagi rate sama dengan 10.0. Okay, boleh faham tak? Boleh faham tak? Respon sikit. Boleh faham tak? Faham, sir. Okay, tapi yang ini, part yang tengah ni, kalau you tak nak buat less than, you nak buat dua statement, nak cover ni dua pun boleh. You buat macam ni. If weight is greater than equal, mesti ada equal. Okay, greater than equal 1. Lepas tu and weight is less than equal to 3. Ni condition dia kalau you nak buat macam ni lah. Kalau nak ikut ni, you buat macam ni. Tapi kalau you buat macam ni pun betul juga. Okay? Boleh Okay, next question. Nanti you all buat benda ni. Jangan abaikan soalan ni, sangat bagus tu you all buat. Pastikan you dah buat ni baru you buat ada college question. Okay, next question. Asalnya dia lebih. Orang tak bagi orang lebih. Kalau tahu kalau lebih orang bagi lebih ya. Okay, so next question. Taklah, tapi mak saya kena biasa lebih buat baju. Okay. Use while statement to rewrite the following Java segment. Okay, so kalau nak buat while statement, yang pertama sekali kena identify for ke while ke kena identify I, C dengan U. So I apa, C apa, U apa. I kalau dalam konteks ni N sama dengan 20 tu I. C N greater than equal to 1 and U is N equal to N plus 1. Okay, then you susun. So I, lepas tu ada while. Okay, while dia ada C kat sini. Okay, kemudian ada body, tutup, kemudian ada U kat sini. So kedudukan dia I, C, U. So you kena buat betul macam tu lah. Okay, so kita buat segmen ni balik. So kita mula dengan I. So INT
N sama dengan 20. Kenapa perlu INT? Sebab kalau tak ada INT, dia error lah segmen ni. Kena declare dia kan. Dalam ni mungkin dah declare di atas. Okay, kemudian while. Okay. C. C apa? N greater than equal to 1. Lepas tu jangan lupa body. Okay, body. Okay, kemudian dalam body tu ada U. U kat mana? U dekat bawah lah. N sama dengan N tambah 1 semicolon. Okay, apa yang ada kat tengah ni sama macam apa yang ada di tengah ni. Okay, ini seolah-olah sebab dia tak letak open and close braces. Sebenarnya open and close braces dia dekat sini kat sini tau. Dia bukan dua-dua tau dekat sini. So dalam ni cuma ada if n modulus 5 equal to 0. Lepas tu itu saja yang ada. And then bila dia print, if ni mengikat dia. Okay, so kalau dia mengikat for ikat if ikat system.print, so system.print pun ada dalam ni. Untuk boarding school. System.out.print ln n. So dua-dua semua ni ada dalam body while lah. Tengok dia tak letak apa-apa open and close braces. So maksudnya ini if ni terikat dalam for. Terikat dalam for. Manakala system.print ni terikat dengan if. So dia satu package, dua-dua ni mesti terikat bawah for. Sebab tu dua-dua ni ada bawah for. Boleh faham? Tahun ini dibatalkan. Tapi berdasarkan boleh faham guys? Boleh faham. Okay. So next question, soalan seterusnya dia tanya apa output dia. Apa output dia? Okay, so nak tahu output dia, kita kena buatlah tracing untuk output kan. Dimasukkan. Okay, so ada berapa kali dia akan pusing? Dia akan pusing sebanyak 20 sampai 1. So akan pusing sebanyak 20 kali. So kalau kita nak buat 20 kali banyak lah kan. Tapi kita tahu dia nak apa yang dia print. Okay, tak apa. Kita conteng je kat depan ni. 20 dan seterusnya 19, 8. Dia menurun kan? Oh sorry, dia menurun kan. Bukan tambah 1 tapi minus 1 So salah salin. Minus 1 Minus 1. Dia menurun minus 1. Tengok sini, dia menurun minus 1. Okay, so 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 sampai 1. Okay, so apa yang dia akan print? Ini setiap loop yang dia akan buat lah. Sampai 1 lah. So apa dia akan print? So bila masuk 20, sini true, dia print tak 20? 20 modulus 5 sama dengan kosong. Betul ke 20 modulus 5 sama dengan kosong? Betul. So dia akan print 20 kan? So nanti akan keluarlah 20. Okay. Kemudian dia update jadi 19. 19 dia true ke? False. True. Sini. 19 lebih besar daripada 1 kan? True kan? Untuk UPSR so bila true masuk dalam ada lagi satu if. 19 modulus 5 adakah sama dengan kosong? Tak kan? So dia tak print 19. So agak-agak dia print nombor berapa lagi? Apa lagi yang akan modulus 5 sama dengan kosong? 15. Mestilah 5 kan? So 20 dia turun ke bawah ke dia ke tepi dia print? Dia print ke bawah ke tepi? Macam ni ke ataupun sebaris? Ke bawah. Ke bawah sebab ada LN ni kan. LN ni mana ke bawah. Okay, lagi? Save 5 lagi? 10. 10 lagi? 5. Lagi? Tak ada. Kosong? Kosong ada tak? Tak. Tak ada sebab kat sini dah false. Bila dia update jadi kosong, masuk sini, kosong lebih besar daripada 1, false. False tak masuk sini, so dia terus out. So ini saja yang akan keluar. Faham? Tu untuk soalan yang seterusnya lah.
Okay, so you all dekat lepas ni face to face ke kelas? Face to face. Oh, face to face. Okay, dah bergerak ke ni? Tak. Okay, so cikgu release you all lah untuk gerak. Ada lagi 5 minit untuk you pergi ke face to face. Nanti kita akan sambung. Lagipun tinggal soalan 4 last question kan. Yang ni kita dah bincang kan? Ya, 4 tu dah lah. Dah so selesai. Selesai semua Betul? Betul. Okay, so that's all guys. Thank you. Jangan lupa untuk soalan Negeri Sembilan di waktu yang sama ya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.